أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Alif Lam Mim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alif Lam Mim, kita Al-Quran ini tidak ada sebarang syok padanya tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa, iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib dan mendirikan, yakni mengerjakan sembahyang serta membelanjakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, serta mereka yakin akan adanya hari akhirat dengan sepenuhnya. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang berjaya. Ini bahagian yang pertama daripada mukaddimah pendahuluan surah Al-Baqarah yang membahagikan manusia kepada orang yang beriman, orang yang kafir dan orang munafik. Yang beriman yang terang-terang percaya kepada Islam dengan hati dan amalan. Yang kafir terang-terang lawan, hati tak percaya. Yang munafik ni pura-pura Islam tapi hati tak percaya ke Islam. Tempat orang Islam ikut Islam, tempat orang kafir ikut kafir. Ini munafik. Tiga jenis kumpulan. Bahagian yang pertama ialah mereka yang beriman. Ayat-ayat yang kita baca pada hari ini. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim merupakan huruf bahasa Arab, huruf hajaiyah. Terdapat kekhilafan di kalangan ulama-ulama tafsir dalam menafsirkan Alif Lam Mim. Sebahagian ulama tafsir mengatakan Alif Lam Mim adalah rahsia Allah Subhanahu wa taala yang kita tak tahu. Serah pada Allah Ta'ala. Ini pandangan yang pertama. Ini lebih baik. Alif Lam Mim adalah rahsia Allah Ta'ala. Kita serah pada Allah Ta'ala apa makna dia, kita tak tahu. Kalangan ulama, sahabat dan tabi'in menafsirkan huruf ini, dan mereka berkhilaf dalam menafsirkan makna huruf ini. Di mana banyak surah-surah dalam Quran, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Sad, Ain Sin Qaf, Ha Mim Qaf, macam-macam huruf-huruf ini. Sebahagian ulama mengatakan ia adalah nama surah-surah. Ini pandangan yang pertama. Huruf-huruf ini merupakan nama-nama surah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, nama-nama surah. Ada ulama mengatakan ia adalah nama-nama daripada nama Al-Quranul Karim, Al-Quran, Al-Kitab. Di antaranya ialah huruf-huruf yang disebut itu merupakan nama Al-Quran. Ada mengatakan ia adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari asma Allah Ta'ala, Al-Asma'ul Husna. Nama-nama Allah yang mempunyai pengertian dan makna pada tiap-tiap huruf itu. Ada ulama menafsirkan begitu. Ada ulama yang menafsirkan bahawa tiap-tiap satu huruf itu memberi pengertian yang tersendiri daripada nama Allah Ta'ala. Alif Allah,
lam latif, mim majid. Tiap-tiap satu adalah mempunyai kalimah yang tersendiri. Ini kalangan ulama. Ada yang mengatakan bahawa ini huruf-huruf yang menunjukkan angka-angka. Kerana dalam bahasa Arab juga mereka memakai angka ilmu hisab, algebra. Algebra kan A campur B, A campur B, itu ada. Menafsirkan alif dengan 1000 tahun, lam dengan 30 tahun, mim dengan 40 tahun, dengan angka-angka. Ada ulama yang menafsirkan begitu. Semua ada riwayat dia dan ada hujah masing-masing. Yang lebih baik ni ialah suruh pada Allah Ta'ala lah, senang. Ini perbincangan ulama-ulama tentang huruf-huruf permulaan Al-Quranul Karim. Zalikal kitab, kitab ini asal makna zalika ni itu, tapi di sini dengan makna kitab ini. Zalikal kitab, kitab ini, yakni kitab Al-Quran ini. Al-Quran yang kamu baca, Quran yang diwahyukan kepada Nabi SAW, la raiba fih, tidak syak, tidak ada keraguan sedikit pun. Kamu mesti percaya, beriman, percaya, tak ada syak, tak ada ragu sedikit pun. Hudan lil muttaqin, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Petunjuk yang kamu minta pada tiap-tiap rakaat semayang, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang betul, iaitulah hidayatuddin, petunjuk yang dibawa oleh Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kana an-nasu ummatan wahidah fab'athallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa munzirin wa a'dhamul kitabi bil haqq liyahkuma bainan nas fima ikhtalafu fihi, hingga akhir ayat. Allah Ta'ala utuskan nabi-nabi dan rasul-rasul. Allah Ta'ala beri pada rasul-rasul itu kitab. Kitab adalah petunjuk pada as-siratal mustaqim, jalan yang betul. Quran termasuk di dalamnya. Inilah hidayah yang kita minta pada tiap-tiap rakaat semayang. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang betul. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang lebih nikmat ke atas mereka, iaitulah nabi-nabi, siddiqin dan syuhada dan salihin. Mereka yang ikut nabi dengan keyakinan dan keimanan, mereka yang berjuang menegakkannya sehingga mati, dan orang-orang yang saleh. Itu as-siratal mustaqim, hidayah. Hidayah itu ada dalam kitab ini, dalam kitab Al-Quran yang kamu baca 30 juzuk ini, adalah petunjuk dalam semua urusan kehidupan manusia. Urusan kepercayaan, urusan hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, pakaian, makanan, minuman, termasuklah urusan rumah tangga, keluarga, urusan politik, urusan ekonomi, perlembagaan, undang-undang, undang-undang jenayah, undang-undang muamalat, undang-undang antarabangsa. Semua ada petunjuk dalam Quran. Lil muttaqin, bagi mereka yang bertakwa, iaitulah mereka yang ikut perintah Allah dan meninggalkan larangannya dengan rasa gerun dan takut pada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala yang menjadikan kita, alhamdulillahirabbil alamin, menjadikan seluruh alam ini. Rezeki Allah Ta'ala yang kita makan, kita pakai, kita berjalan ke mana-mana, itu rezeki Allah Ta'ala semua. Yang sebab itu kena ikut perintah Allah Ta'ala, tinggal larangan dia dengan sifat takwa, sifat kepatuhan yang gerun, yang takut, tak boleh melayakan diri daripada Allah Ta'ala. Di mana mereka yang bertakwa itu menjadikan Quran sebagai petunjuk. Kalau Quran tak apa nak ikut, tak ada takwa lah tu. Kalau cakap takwa lah, pelawak je, bohong je. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dan siapa yang bertakwa itu ditafsirkan, tafsirul Quran bil Quran. Quran menafsirkan Quran. Ada Quran ditafsirkan oleh Nabi, ditafsirkan oleh sahabat-sahabat dan ulama-ulama.
Ada ayat Quran yang Quran menafsirkan. Yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman dengan perkara yang gaib, yang tak nampak dengan mata. Di antaranya Allah Ta'ala kita tak nampak, kita percaya. Takut pada Allah Ta'ala, kita tak nampak Allah Ta'ala. Takut, percaya. Dosa pahala kita tak nampak, percaya pada dosa pahala. Malaikat kita tak nampak, percaya pada malaikat, makhluk yang baik. Syaitan kita tak nampak, percaya syaitan ni jahat. Syaitan tu jahat, tak boleh ikut syaitan. Termasuklah gaib. Termasuklah peristiwa dalam kubur, peristiwa akhirat yang kita tak jumpa lagi. Itu benda yang gaib, yang kita tak nampak, kita percaya. Beriman dengan tidak ada keraguan sedikit pun. Cukup dengan Allah Ta'ala menunjukkan tanda-tanda dan dalil-dalil di hadapan mata kita daripada kejadian alam, kejadian diri kita sendiri. Bagaimana rumput yang kering terbakar hangus, turun hujan tumbuh balik rumput itu. Bagaimana binatang jadi bangkai hancur, tumbuh jadi ulat, beribu juta ulat lahir daripadanya. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Kena percaya pada Allah Ta'ala, yakin pada Allah Ta'ala dalam semua urusan kehidupan kita. Semua urusan kehidupan, jangan pakai hukum akal. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kena percaya, jangan pakai hukum akal. Termasuklah yang ini halal, yang ini haram. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Daging babi haram, lembu sembelih halal. Babi yang haram tu pula, paman turgharin wala adin fala isma alaih. Quran. Barang siapa yang berada dalam keadaan darurat, darurat kerana lapar, kerana sakit, kenapa? Allah Ta'ala izinkan benda yang haram itu. Ini kena faham. Ini pakai hukum akal je, dah baca Quran balik. Jadi masalah duk bahas pasal vaksin macam apa ni? Duk bahas. Baca Quran balik, baca Quran. Kena tanya ahli khibrah, mereka yang ahli dalam bidang ilmu ini, balik pada Quran. Benda yang halal ada batas dia, benda yang haram ada batas dia. Jangan tak ada batas tu itu selalu, jangan. Ada hurai-hurai yang kita kena faham, kita kena reti. Kita kena reti. Percaya pada yang gaib, yang kita tak nampak, percaya pada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala tunjuk semua dalam Quran. Wa yuqimunas salah, dan mereka yang mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang khususnya yang wajib, termasuk yang sunat, tambah yang sunat pula, dengan menjaga syarat-syarat, rukun-rukun dan adat-adatnya. Bukan sembarang sembahyang, menjaga adat-adat sembahyang, syarat-syarat sembahyang, rukun-rukun sembahyang, jaga belaka. Kebersihannya, gerak anggotanya, ikhlas hatinya, semua jaga. Itu makna iqamus salah, mendirikan sembahyang. Bukan buat sembahyang, bukan melakonkan sembahyang, tapi mendirikan sembahyang. Mendirikan, menunaikan dengan cara-cara yang betul, syarat, rukun, adab, khusyuk dan lain-lain, dengan bersungguh, dengan mujahadah. Tengok-tengok sembahyang, ingat ke lain, ingat ke Allah Ta'ala balik, ingat ke Allah Ta'ala balik. Kerana ada usaha mendirikan sembahyang dengan cara yang bersungguh, bukan sembahyang main-main. Wa yu'tuna zakah, dan menunaikan wa mimma razaqnahum yunfiqun, daripada apa yang telah kami rezekikan mereka membelanjakan. Rezeki Allah Ta'ala dibelanjakan yang wajib, dibelanjakan yang sunat. Yang wajib apa dia? Nafkah anak isteri, nafkah kaum keluarga, wajib, bukan sunat nafkah ni. Ada orang tu sayang pitih nak jaga anak bini dia, sayang kedekut, dosa tu, jangan main. Ini wajib. Nafkah pada anak isteri adalah wajib. Dahulu pada zakat lagi, lepas tu baru zakat. Lebihan baru zakat. Ini zakat dulu, nafkah anak bini keliang. Ni Allah Ta'ala atur malik dah. Nafkah diri, nafkah anak isteri kita, lebih tu zakat. Zakat. Tolong orang-orang yang susah. Jarang-jarang kita yang susah, lebih pada zakat. Ada orang susah, wajib kena tolong, bantu orang yang susah ni. Dan belanja yang sunat.
Yang sunat boleh menampung kekurangan daripada yang wajib itu. Membelanjakan harta, ini dalam bidang ekonomi. Bidang ekonomi, cari rezeki, belanjakan rezeki itu, mendapat amal kebajikan. Amal kebajikan itu bukan sahaja mendirikan sembahyang, termasuklah harta. Kebajikan harta benda dibelanjakan. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, mereka yang bertakwa itu mereka yang beriman dengan apa-apa yang telah diturunkan kepadamu. Apa sahaja yang disebut dalam Quran, dia percaya berlaku. Bukan percaya huruf dia, bukan main baca tajwid, moleknya baca Quran berlagu dengan tajwid, jaga ke huruf, tapi hukum hudud tak boleh, hukum kisah tak boleh, tajwid kuat. Tak percaya. Ini apa benda ni? Tak ada jawab dia, kosong jawab dia. Kalau tak percaya pada mana-mana hukum yang ada dalam Quran. Quran mewajibkan menutup aurat. Oh, tak wajib tutup aurat ni, buat main-main. Adab je. Ada orang bercakap begitu. Orang bercakap tutup aurat ni main-main je. Ini benda disebut dalam Quran. Semua hukum hakam yang ada dalam Quran, kisah-kisah yang ada dalam Quran, cerita-cerita yang ada dalam Quran, cerita langit, cerita bumi, cerita angkasa lepas yang ada dalam Quran, kita kena percaya. Banyak ahli-ahli sains, orang kafir yang membaca terjemahan Al-Quranul Karim berkenaan dengan cerita-cerita langit, bulan, bintang, cakrawala di langit, tentang pertanian, tentang kejadian haiwan, kejadian manusia. Dia baca Quran, baca terjemahan Quran dengan kajian hak dia buat. Dia buat kajian bercanggah dengan Quran, dia kata hak dia betul. Cari-cari alat-alat yang lebih canggih, moden lagi, Quran betul. Masuk Islam. Berbagai-bagai ilmuwan masuk Islam. Quran adalah mukjizat ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Percaya pada apa sahaja, ma ni apa-apa sahaja. Apa-apa umum. Semua perkara yang disebut dalam Quran percaya. Cerita zaman dulu, cerita akan datang, cerita hari akhirat, semua betul berlaku. Hukum Quran adalah baik, hukum Quran adalah adil. Walau nampak kerah macam mana pun, kerak tangan ke, pacung tekuk ke apa sekalipun, Quran adalah adil, baik berlaku. Semua perintah Allah adalah baik. Kalau ikut Quran, selamat manusia ni. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang turun kepada nabi-nabi zaman dulu percaya. Taurah, Zabur, Injil, suhuf diturunkan kepada nabi-nabi zaman dahulu. Sebahagian hukum-hukum nabi itu sudah dinasahkan. Ada hukum dalam Taurah, dalam Injil, dalam Bible, kita percaya diturunkan hukum ini, tapi dinasahkan dengan Al-Quranul Karim. Quran membatalkan hukum kerana zaman sudah berubah. Quran adalah kitab yang paling kemudian untuk akhir zaman. Kita tetap percaya pada Taurah dan Injil. Dan banyak perkara dasar sama dengan Quran. Perkara dasar. Perkara umum ada beza kerana perbezaan zaman dan masyarakat. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan yakin pada hari akhirat. Percaya dunia ni ada akhir dia. Ada penghujung, iaitu hari akhirat. Ada hisab amalan manusia, ada akhirat, ada syurga, ada neraka, mengikut perhitungan amal yang dilakukan. Semua cerita hari akhirat yakin percaya. Walaupun kita tak tengok, ini berita daripada Allah Ta'ala, kena percaya. Kalau berita daripada surat khabar, kita boleh percaya. Surat khabar sebut ada bom di Paris, surat khabar sebut ada banjir dekat Amerika, surat khabar sebut ada ribut di Hong Kong. Percaya pula tu? Percaya ke surat khabar? Quran tak percaya. Apa ni? Quran daripada Allah Ta'ala, surat khabar percaya. TV percaya pula ke TV? Hak betul percaya, hak pelawak percaya juga. Capur. Berita-berita manusia ni capur. Allah Ta'ala mesti benar. Tak ada yang salah daripada Allah Ta'ala. Daripada manusia ada yang salah. Kena faham. Malangnya manusia ni terima hak manusia walaupun hak pelawak. Terima juga. Hak Tok Nujung khabar percaya juga. Kita Tok Nujung tengok nasib saya lagu mana, percaya ke Tok Nujung. Tok Nujung tu nasib dia sendiri pun tak tahu.
Tok Nujung ni pula orang beri pitih dia pun teruk nasib dia. Dia percaya ke Tok Nujung. Ni bodohnya manusia jahil. Tapi Allah Ta'ala dia tak percaya. Kena percaya pada Allah Ta'ala, yakin. Ulaika ala hudan min rabbihim. Semua mereka itu, mereka yang percaya pada Allah yang gaib, kitab-kitab Allah Ta'ala yang disebut tadi, percaya semua. Mereka itulah yang sungguh-sungguh di atas hidayah, di atas petunjuk pada Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kejayaan. Kejayaan dalam kehidupan dunia, kejayaan dalam kehidupan di akhirat. Walaupun kita tengok mereka yang ikut Islam ni susah, tapi diberi keberkatan dalam kehidupan dia. Bahagia bersama dengan Islam ni, bahagia. Kalau miskin, sakit, terima, sabar. Kerana Islam ajar suruh sabar. Kalau senang pula, syukur. Jadi bahagia belaka. Orang yang tak ikut Islam ni, kalau mari bala, susah. Susah. Kalau mari kaya pula, punah ranah pula, tak pakat belaka. Mereka bersama dengan Islam, susah pun bahagia, senang pun bahagia. Susah mendapat bahagia dengan pahala kelebihan sabar dan berkat. Senang kerana kesyukuran. Dua-duanya ada bahagia belaka kalau ikut Islam. Kalau tak ikut Islam, jawab dia celaka belaka. Susah pun celaka, senang pun celaka. Tak ada kebahagiaan melainkan bersama dengan Islam. Petunjuk Allah Ta'ala, bahagialah kita dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.